Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Nota Bahasa. Tajuk kita hari ini ialah Kekalkan Warisan Kita. Untuk video kali ini, kita akan belajar bagaimana untuk merespon soalan bertumpu berdasarkan cerita yang telah diberikan. Pelajaran kali ini kita dah masuk untuk buku teks jilid 2. Buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Anda boleh buka muka surat 2. Baik, gambar ini menunjukkan salasilah keluarga diraja ataupun susur galur keluarga raja. Dan dalam muka surat 3 ada perbualan di antara Hanif dan juga Jiwa. Mereka berbual tentang panggilan-panggilan nama ahli keluarga diraja. Baik, kita teruskan pelajaran kita. Hanif dan Jiwa perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Jadi ini adalah susunan keluarga diraja. Yang ini ada ayahanda, bonda, raja, permaisuri, putera dan juga puteri. Setiap perkataan ataupun panggilan ini membawa maksud yang berlainan. Dan semua ini adalah panggilan merujuk kepada raja. Yang pertama ialah raja. Raja ialah ketua negara ataupun pemerintah di sesebuah negara. Permaisuri. Permaisuri ialah isteri kepada raja. Ayahanda. Ayahanda ialah ayah kepada raja. Bonda. Bonda pula ialah ibu kepada raja. Seterusnya putera. Putera ialah anak lelaki raja. Dan puteri ialah anak perempuan raja. Dan anda perlu tahu panggilan-panggilan ini hanya digunakan oleh keluarga diraja. Bagaimana untuk keluarga biasa? Untuk keluarga biasa, kita akan gunakan panggilan nama ataupun panggilan manja. Ataupun ada juga keluarga yang menggunakan panggilan-panggilan seperti alung, angah, uda, anda, alang dan sebagainya. Dan penggunaan susunan ini berbeza mengikut kawasan dan juga tempat. Okey, baik. Selesai untuk penerangan tentang keluarga diraja. Kita terus untuk pergi ke perbualan di antara Hanif dan juga Jiwa. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Maksud perkataan permaisuri pula apa? Permaisuri bermaksud isteri raja. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Ya, Jiwa. Putera, tempat kosong. Apakah maksud perkataan puteri? Tempat kosong. Siapakah ayahanda dan bunda? Tempat kosong. Jadi berdasarkan perbualan di antara Hanif dan Jiwa, ada beberapa tempat kosong yang perlu anda selesaikan ataupun anda respon. Jadi anda perlu respon dengan betul dan sesuai berdasarkan maklumat yang telah anda baca dan anda dengar. Jadi kita pergi untuk jawapan yang pertama ataupun ruangan jawapan yang pertama. Untuk menjawab, saya sertakan juga contoh ayat dan juga ruangan jawapan yang perlu anda isikan. Untuk ruangan jawapan yang pertama adalah berdasarkan soalan yang sebelumnya. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Jadi, Hanif menjawab, ya Jiwa, putera bermaksud tempat kosong. Jadi, anda boleh dapatkan jawapan ini ataupun maksud putera ini pada penerangan yang telah saya berikan. Baik, yang seterusnya. Apakah maksud perkataan puteri? Puteri bermaksud tempat kosong. Jadi anda isikan jawapan maksud puteri. Baik, yang seterusnya.
Siapakah ayahanda dan bonda? Ayahanda dan bonda pula ialah tempat kosong. Jadi ketiga-tiga jawapan ini anda boleh dengar semula tentang penerangan yang telah saya berikan. Untuk latihan tambahan, anda boleh buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 1. Baik, dalam latihan ini terdapat beberapa gambar. Ada 5 gambar di bahagian kanan ni beserta perkataan yang menerangkan gambar. Kita tengok gambar yang pertama. Santap. Santap bermaksud makan ataupun minum. Yang kedua, beradu. Beradu bermaksud mengharapkan sesuatu. Yang ketiga, berangkat. Berangkat bermaksud pergi ataupun bertolak ke sesuatu tempat. Yang keempat, gering. Gering bermaksud sakit ataupun uzur. Dan yang kelima, bertitah. Bertitah membawa maksud berkata ataupun memberi perintah. Perintah daripada raja ataupun kata-kata daripada raja. Jadi kelima-lima perkataan ini adalah perkataan yang selalu digunakan dalam kalangan keluarga diraja. Okey, baiklah, saya telah berikan penerangan tentang maksud perkataan pada gambar. Jadi anda perlu isikan ruangan kosong berdasarkan penerangan yang telah saya berikan tadi dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai berdasarkan cerita dalam buku aktiviti ini. Okey, baiklah. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.